A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap lagi kita akan mula menyemak kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah pada bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada muka surat 18 insya-Allah. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, insya-Allah kita sama-sama ikuti pada skrin nanti. Kita mulakan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bidawamillahil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yadrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard. Wa kulli syai'in huwa fi 'ilmika ka'inun wa qad kana uqaddimu ilaika bayna yaday dzalika kullih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا سيدنا يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري وبصيرتي اللهم فشفعه فيا. اللهم نور قلبي بنور معرفتك وهدايتك حتى أفهم ما أقول ويرحم ما أقول وينتفع ما أقول. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Untuk permulaannya, makluman bahawasanya kuliah kita telah ditukarkan daripada pukul 12 kepada pukul 11. Jadi kita akan awal sejam. Dan insya-Allah kita akan habis pada pukul 12 nanti insya-Allah. Kita sambung semula pada bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni i'tiqad berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu an, wa anna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyyuhul mujtaba wa rasuluhul murtada wa annahu khatamul anbiya'i wa imamul atqiya'i wa sayyidul mursalina wa habibu rabbil alamina. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami juga beriman bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang hamba-Nya yang terpilih dan nabinya yang menjadi pilihan khusus, serta rasulnya yang diredai, dan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah penutup para nabi, imam, yakni pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, dan penghulu bagi sekalian para rasul, serta kekasih Allah, Tuhan seluruh alam.
Hari ini kita sambung sedikit berkait dengan perihal i'tiqad, pegangan hati kita berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitab akidahnya. Jadi Imam At-Tahawi dia melanjutkan lagi perbincangan berkait dengan akidah yang ringkas ini, yang mesti dipegang oleh setiap mukallaf yang beragama Islam, berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdahulu berkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia bawa datang pula akidah, sedikit akidah berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meneruskan dengan berkata, wa anna Muhammadan, dan sungguhnya kami beriktikad, wa anna Muhammadan, sungguhnya kami beriktikad bahwasanya Nabi Muhammad itu Abduhul Mustafa, hambanya yang terpilih. Hambanya yang terpilih. Wa nabiyyuhul mujtaba, dan ia Nabi itu yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah Nabi Allah al-mujtaba, yang terpilih. Wa rasuluhu, dan rasulnya yakni Rasulullah, rasul, utusan bagi Allah, al-murtada, yang diredai. Wa annahu, dan sungguhnya ia khatamul anbiya, penutup bagi segala nabi-nabi. Wa imamul atqiya, dan pemimpin bagi para muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyidul mursalin, dan ia juga sebagai penghulu, ketua bagi segala rasul-rasul dan nabi-nabi. Wa habibu rabbil alamin, dan ia juga menjadi kekasih bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Wa habibu rabbil alamin, kekasih bagi Tuhan sekalian alam. Ini adalah penegasan berkait dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akidah orang Islam. Ini berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul kita ini iaitu Rasul yang terpilih daripada kalangan mereka-mereka yang terpilih. Sebab itulah dinamakan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa gelaran, antaranya Al-Mustafa, Al-Mujtaba, maknanya terdapat ramai pilihan-pilihan daripada kalangan anbiya dan mursalin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad bin Abdullah, ini menjadi keutamaan. Wa nabiyyuhul mujtaba, dan nabinya yang menjadi keutamaan. Begitulah juga terdapat di dalam hadis yang mana Allah Ta'ala sebut, sekiranya bukan kerana-Mu wahai Muhammad, nescaya aku tidak akan menjadikan makhluk ini. Ini menunjukkan kedudukan Nabi SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala juga. Apatah lagi kalau kita
kita menyelusuri bagi kejadian alam itu sendiri. Kalau kita belajar berkait dengan ilmu bagi, ada satu ilmu namanya ilmu martabat 7. Ilmu berkait dengan penciptaan alam ini, lagi kita akan tahu ketinggian, kedudukan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana asal bagi segala makhluk ini adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ketinggian dia dan kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi orang yang mengetahui akan kedudukannya. Wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu faghayyun wa hawa wa huwa al-mab'utsu ila 'amatil jinni wa kafatil wara bil haqqi wal huda wa bin nuri wad diya'i. Seterusnya Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyambung lagi. Maksudnya siapa yang mendakwa kenabian, yakni mengaku menjadi nabi sesudah baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni sesudah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam wafat misalnya, merupakan seorang yang sesat, ataupun selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi dan juga rasul, sekiranya ada orang mendakwa pada masa tersebut, sama ada pada masa rasul masih ada ataupun selepas daripada rasul tiada, meninggal atau wafat, merupakan seorang yang sesat, maknanya dihukumkan sebagai sesat, lagi mengikut hawa nafsu, maknanya penipu dan wahawa, dan mengikut bagi nafsu. Baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang utusan Allah Azza wa Jalla yang diutuskan untuk seluruh jin dan seluruh manusia dengan membawa kebenaran, petunjuk dan dengan cahaya dan sinar yang terang benderang. Jadi selanjutnya Imam At-Tahawi menjelaskan lagi berkait dengan akidah tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana wa kullu da'wan nubuwah, setiap apa dakwa, pendakwaan menjadi nabi, mereka yang menjadi nabi, dia mendakwa, dia mengaku menjadi nabi, ba'dahu, selepas daripada Rasulullah SAW diutuskan, mengaku menjadi rasul, sama daripada zaman dia ataupun selepas daripada zaman baginda rasul. Faghayyun, maka iaitu sesat, wahawa dan juga menipu, mengikut bagi nafsu, maknanya menipu. Wa huwal mab'utsu, dan ialah rasul, al-mab'utsu, yang diutuskan, yang dibangkitkan, ila amatil jinni, kepada keseluruhan al-jin, keseluruhan makhluk yang bernama jin, wa kafatil wara, dan juga keseluruhan manusia. Disebut di sini jin dan juga manusia, diutuskan kepada jin dan manusia dengan sebab jin dan manusia ini adalah dua makhluk yang diberati syarak. Mengikut ulama, jin ini dia tak ada baginya umur mukallaf, tak ada. Jin dia tak ada baginya umur mukallaf. Cuma apabila dia lahir saja, terus dia berarti dengan syarak. Lahir saja dia terus diberati oleh syarak. Dia tidak macam manusia.
Manusia dia tunggu dulu. Tunggu dulu. Letak dulu tempoh. Mula lahir. Kemudian daripada umur meningkat sampai kepada umur 15 tahun yang kita sebut dulu. Yang ni akhir bagi umur sama ada lelaki dan juga perempuan, barulah diberati oleh syarak. Kerana Allah Ta'ala menyediakan pada tempoh sebelum daripada itu untuk mengkuatkan keadaan semula jadi manusia itu bagi menerima perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk nak menjunjung perintah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jin ini dia tak ada baginya umur penangguhan bagi taklif syarak, tak ada. Dia apabila keluar saja, lahir saja dia, Allah Ta'ala dah bekalkan bagi dia beberapa perkara bagi jin. Antaranya Allah Ta'ala bekalkan dengan pengetahuan berkait dengan khasiat-khasiat sesuatu perkara. Misalnya khasiat bagi tumbuhan, Allah Ta'ala dah ajar dah letak dah dalam dalam ilmu bagi jin tadi. Khasiat bagi huruf-huruf, khasiat kelebihan. Khasiat tu maknanya kelebihan bagi batu-batu, apa-apa tumbuh-tumbuhan, semuanya dah ada di dalam ilmu jin yang Allah Ta'ala bekalkan. Sebab itu jin ini katanya setengah ulama lahir saja dia dah boleh pergi mari, kemudian dah pandai menipu dan segala-galanya. Dia dah cukup lengkap untuk nak dapat bagi taklif syarak tu. Bil haqqi wal huda, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, diutuskan kepada golongan jin dan manusia. Kedua-dua ini dia panggil as-saqalan. As-saqalan ini iaitu makhluk yang diberati oleh syarak. Kedua-duanya bil haqqi dengan sebenar, wal huda dan juga dia memberi petunjuk. Sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi rasul bukan setakat kepada golongan manusia, bahkan kepada golongan jin juga, supaya diikuti apa-apa ajaran ataupun apa-apa petunjuk yang datang daripada Rasulullah SAW. Semuanya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal huda dan juga petunjuk, menunjuk kepada jalan kebenaran. Tak kira sama ada kepada jin ke atau kepada manusia, tak kira sama ada dari segi urusan dunia ke ataupun akhirat. Petunjuk sama ada di atas dunia, macam mana cara nak hidup dan bagaimana untuk nak selamat di akhirat. Dia panggil huda. Wabil nuri, dan ada pada Rasul juga nur, cahaya. Ini nisbah bagi menerangkan kegelapan. Kegelapan di sini boleh kita katakan sebagai kegelapan kufur kepada cahaya iman. Waddiya'i, dan juga kepada sinar. Pada sinar. Ini nisbah bagi lawan kesamaran. Kesamaran. Kesamaran bagi akidah-akidah yang terdahulu. Yang mana terdapat dakwaan agama-agama yang terdahulu, seperti agama yang dibawa oleh Nabi Isa dan juga Nabi Musa, agama Yahudi dan juga agama Nasrani. Ini apabila nabi-nabi ini wafat, maka masih ada lagi mereka yang mengamalkan ajaran-ajaran nabi terdahulu. Tapi kebanyakan daripada mereka ini dia banyak mengubah ajaran-ajaran tersebut. Jadilah banyak perkara yang syirik dimasukkan ke dalam agama-agama
terdahulu. Jadi menjadi daripada asalnya agama mereka itu nabi-nabi terdahulu yang benar dan juga terang, jadi kesamaran. Sebab apabila dah bercampur, dia akan jadi kesamaran. Jadi Rasulullah SAW bukan setakat dia membawa nur, cahaya keimanan daripada kegelapan kufur, bahkan dia membawa juga sinar yang menyinari bagi kesamaran-kesamaran yang terdapat pada zaman agama yang terdahulu. Bahkan Rasulullah SAW dia melengkapi bagi agama-agama terdahulu. Sebagaimana terdapat hadis Nabi SAW yang mana Nabi kata, seumpama Islam itu binaan. Cuma tinggal satu saja lagi labinah. Labinah ni makna dia satu batu bata tu. Kalau kita bina rumah, buat daripada batu bata hingga nak melengkapkan bagi satu batu bata lagi untuk nak melengkapkan bagi rumah. Nabi kata wa ana, dan akulah labinah tersebut, batu bata tersebut. Apabila masuk aku dalam bangunan tersebut, dalam binaan tadi, melengkapi bagi satu rumah yang sempurna, iaitu agama Islam. Yang ini kalau kita faham di situ, Rasulullah SAW ini adalah sebagai pelengkap bagi agama Islam, pelengkap. Yang mana yang datang nabi-nabi dan juga ajaran-ajaran terdahulu yang datang itu adalah semata-mata untuk nak memperkenalkan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bawa datang Islam, kemudian ada perkara yang di dalam agama tersebut diubah dan dibuang. Kemudian datang lagi Rasul lain, kemudian diperbaikan lagi, mengikut bagi kaum pada zaman tersebut, hinggalah yang muktamadnya, iaitu apabila datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi sempurna agama Islam dan tak ada lagi perubahan. Jadilah agama Islam itu sebagai agama yang lengkap dan juga agama yang mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kita baca di dalam Al-Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah siratal mustaqim, jalan yang benar, yakni jalan yang mengikut bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama Islam yang sempurna. Habis di situ. Sekarang kita masuk pula pada bab Al-Quran kalamullah. Jadi kita akan tengok bahwasanya Imam Abu Ja'far Tahawi, akidahnya yang dia susun ini sangat ringkas. Sangat ringkas. Ini bagi mereka yang kita kata awam, bagi muslimin awam, supaya mereka ini terus makan saja. Dan makan tu maknanya terus pegang, tidak perlu lagi untuk nak berhujah dengan apa-apa hujah. Itulah kelebihan pada orang zaman dahulu. Mereka pegang dan percaya bagi ulama. Jadi sebab itulah datang akidah ini dengan mudah saja. Bab Al-Quran kalamullah. Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu anhu berkata lagi, wa anna al-Qur'ana kalamullahi ta'ala minhu bada bila kaifiyatin qawlan wa anzalahu ala rasulihi wahyan wa saddaqahu al-mu'minuna ala dhalika haqqan. Maksudnya Al-Quran itu kalam, yakni firman, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Daripadanya
daripadanya lah ia muncul. Yang ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini muncul yang tiada kaifiyatnya, secara firman, yang ini melalui perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bila kaifiyatin qaulan, yang ini secara qaul, perkataan firman Allah taala. Dia yakni Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada rasulnya melalui wahyu, dan orang-orang yang beriman membenarkannya sebagai kebenaran yang mutlak. Ini perkataan yang berlaku pada berkait dengan Al-Quran. Jadi perkataan berkait dengan Al-Quran ini sebagai kalamullah dibincangkan dengan perbincangan yang panjang, dan berlaku banyak peristiwa tentang kalamullah ini, berkait dengan Al-Quran ini. Kita dapat lihat pada zaman dahulu banyak ulama-ulama yang terkena fitnah daripada kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah yang menegaskan bahawasanya Al-Quran itu ialah makhluk. Jadi awal-awal datang perkataan berkait dengan Al-Quran yang dibawa datang oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau menegaskan i'tiqad bagi muslimin terhadap Al-Quran ialah wa anna al-Qur'ana kalamullahi ta'ala. Yang pertama sekalinya bahawasanya i'tiqad kita pada Quran ialah sebagai kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dia bukan perkataan makhluk. Apabila kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak termasuk di dalam makhluk. Sebab apa-apa yang datang daripada Quran itu qadim. Kalau itu datang daripada makhluk, itu ialah dinisbahkan kepada baru dan juga makhluk. Ini kita akan bincangkan kemudian insya-Allah. Minhu bada, daripadanya, daripada Allah Ta'ala ia muncul. Maknanya datang daripada Quran ini, datang daripada Allah Ta'ala yang ada di hadapan kita, mushaf tu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kalam dia. Bila kaifiyatin, tanpa ada kaifiyat. Perkataan Allah Ta'ala itu tak ada baginya kaifiyat, sebagaimana kaifiyat munculnya perkataan daripada makhluk. Bukan melalui ada padanya huruf. Kaifiyat tu mana huruf, suara. Itu bukan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan firman Allah Ta'ala ataupun kalam Allah Ta'ala. Dia bukan melalui huruf dan bukan melalui suara. Tak ada permulaan dan tak ada akhir bagi kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kalam makhluk. Kalam makhluk ada baginya huruf, ada baginya suara, dan ada permulaan dan ada akhir. Qaulan, yakni dari segi perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nanti kita bincang sekejap lagi insya-Allah. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan, dan menurunkannya akan Al-Quran ini. Allah Ta'ala menurunkannya ala rasulihi, ke atas rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyan, secara wahyu, yakni melalui Jibril, aminul wahyi, yang menyampaikan bagi wahyu itu iaitu malaikat Jibril, melalui Jibril. Wasaddaqahul mu'minuna, dan membenarkan akannya oleh segala orang mukminun, membenarkan bahawasanya ia datang semata-mata kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan secara wahyu kepada Rasulullah SAW. Di dalamnya ada petunjuk, ada baginya nur, ada baginya
sifat-sifat yang banyak yang kita tahu tentang Al-Quran tu. Menjadi hudan, rahmah, dan juga munir, menyinar. Ala zalika, atas yang demikian itu, bahawasanya Al-Quran itu kalam Allah Ta'ala haqqan, secara benar, secara mutlak, secara keseluruhan. Jadi perbahasan ulama berkait dengan Quran. Ada soalan yang bertanyakan tentang boleh tak kita sebut Al-Quran itu sebagai sebagai baharu. Boleh tak kita sebutkan Al-Quran itu baru, hudus, semata-mata. Dan mengapa perlu kita sebut berkait dengan Quran itu sebagai kalam Allah Ta'ala yang qadim. Jadi perbahasan ulama, dia masih lagi membenarkan kita sebut tentang Al-Quran itu sebagai kalam Allah Ta'ala yang baru, boleh. Boleh lagi. Dan secara keseluruhannya elok. Dan juga mesti kita sebut bahawasanya perkataan Quran itu ialah kalam Allah Ta'ala yang qadim. Jadi kalau kita tengok macam mana boleh kita nisbahkan Al-Quran itu baru, dan bagaimana kita nisbahkan kalam Allah Ta'ala itu qadim. Jadi apabila kita tengok dari segi penurunan Al-Quran itu sendiri, Al-Quran ini adalah kalam Allah Ta'ala, yang mana kalam tersebut difahami oleh Al-Qalam. Difahami oleh Al-Qalam. Kemudian Qalam dia akan menyurat apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Lauh Mahfuz. Ini asal bagi nak munculnya Quran. Kalam Allah Ta'ala dia tak ada huruf, tak ada suara, tak ada permulaan dan tak ada akhir. Tapi bagaimana kalau kita baca Quran, ada huruf, ada suara dan ada permulaan dan ada akhir. Jadi kalau kita tengok semula asal perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala dia bercakap, berfirman, berkata-kata dengan tanpa ada huruf, tanpa ada suara, tanpa ada permulaan dan tanpa ada akhir. Dan Allah Ta'ala memberi kelebihan pada satu makhluk namanya Al-Qalam untuk nak memahami bagi firman dia. Jadi qalam ini dia mencatat, menulis apa-apa yang difahami daripada Al-Quran di dalam Lauh Mahfuz. Jadi daripada tak ada apa-apa itu, tak ada huruf, tak ada suara, jadi apabila ditulis di Lauh Mahfuz, maka akan ada padanya huruf dan akan ada padanya suara sekiranya kita baca, dan ada permulaan dan ada akhir. Di situ mula. Di situ mulanya. Jadi kemudian daripada itu Allah Ta'ala menyuruh bagi Jibril untuk mengambil sebahagian daripada perkataan dia yang ditulis oleh qalam tadi di Lauh Mahfuz. Jadi Jibril ambil apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan yang telah diterjemahkan kepada perkataan Allah Ta'ala itu oleh Al-Qalam, dibawa turun kepada langit dunia, ke Baitul Izzah.
ke langit dunia. Jadi daripada langit dunia itulah Jibril akan bawa turun sedikit dalam tempoh masa 24 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang diturunkan oleh Jibril kepada Rasul, kemudian sahabat tulis. Maknanya telah 2 kali salin seolah-olahnya. Satu salin daripada Lauh Mahfuz, firman Allah Ta'ala diterjemahkan oleh qalam, kemudian disalin, kata setengah ulama, disalinkan oleh satu malaikat yang duduk di Lauh Mahfuz dan diberikan salinan tersebut kepada Jibril. Jibril akan bawa pula kepada Nabi Muhammad SAW untuk dalam tempoh 24 tahun tadi, mengikut bagi qadar dia yang Allah Ta'ala perintahkan pada Nabi turun sedikit dalam tempoh masa 24 tahun tu. 24 ke 26. 23 tahun. 23 tahun. Sebab Rasul kita meninggal pada umur 63. Jadi di situlah kalau kita tengok, ulama masih lagi benarkan kita apabila kita nisbahkan Al-Quran itu sebagai baru. Yakni apabila perkataan Allah Ta'ala itu telah diterjemahkan oleh Al-Qalam itu sendiri. Makhluk Allah Ta'ala yang nama dia Qalam. Daripada situ berhuruf dan bersuara. Dan ada mula dan ada akhir dia. Sebagaimana Jibril bawa turun kepada Nabi sedikit. Dan sahabat dia tulis. Tulis tersebut mestilah dengan huruf. Dan apabila dibaca ada padanya suara. Dan ada padanya permulaan. Dan ada padanya akhir. Ini dari segi pengajiannya memang begitu. Dari segi pengajiannya, di dalam medan ilmu, dalam medan pengajian boleh kita nisbahkan itu sebagai Quran. Tetapi di sisi apabila kita duduk bersama dengan orang ramai, tidak sekali-kali dibenarkan kita sebut Al-Quran itu sebagai kalam Allah Ta'ala yang baru. Tak boleh, makhluk tak boleh. Apa sebabnya? Jadi asal bagi kalam Allah Ta'ala yang qadim ialah sebelum daripada terjemah perkataan Allah Ta'ala itu oleh qalam. Itu kita kata sebelum daripada diterjemahkan qalam firman Allah Ta'ala tadi. Jadi atas daripada itu kita nisbahkan sebagai qadim. Tapi apa di dalam ini hanya dalam pengajian. Apabila selepas daripada diterjemahkan oleh qalam firman Allah Ta'ala itu, qalam dia tulis apa yang Allah Ta'ala beri faham kepada dia, jadilah mula daripada itu jadi firman Allah Ta'ala ini sebagai baru. Tapi masih lagi kita tidak dibenarkan untuk mengatakan Quran itu sebagai baru, tak boleh. Kerana beberapa sebab. Yang pertama sekalinya ialah takut ghalabah. Ghalabah tu maknanya apabila kita sebut Al-Quran itu baru, takut disamakan nanti dengan sifat kalam Allah Ta'ala yang qadim itu pun baru juga. Ini dibimbangi oleh ulama, takut ghalabah itu sendiri. Ghalabah tu maknanya melampaui apa yang sepatutnya. Yang kita iktikad bahawasanya Al-Quran ini baru, betul. Tetapi dibimbangi apabila kita kata kalam Allah Ta'ala yang duduk pada zat Allah Ta'ala itu sendiri baru, ini masalah. Itu tak boleh. Dengan sebab itu ulama tak benarkan kita sebut Al-Quran itu sebagai baru. Tak boleh. Untuk nak menjaga benda yang lebih besar. Yang kedua, yakni isi Al-Quran itu sendiri ialah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang terdapat di dalam firman-Nya yang qadim, muafakat dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang asal dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang asal, yang hakiki. Jadi menjadikan isi Al-Quran itu sebenarnya pun qadim juga. Sebab
mengikut bagi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada berlaku penulisan tersebut oleh Lauh Mahfuz. Jadi isi pun qadim. Jadi apa-apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala, firman dia, itu pun yang kita panggil sebagai qadim juga. Qadim. Bagaimana kalau kita tengok pada tengok pada i'tiqad bagi i'tiqad 20, i'tiqad bagi sifat 20. Kalau kita tengok kepada takluk bagi kalam itu, dia panggil sebagai takluk tanjizi qadim. Ini kita dah terangkan dahulu apa maksud tanjizi qadim, suluhi qadim dan juga tanjizi hadis. Bermula takluk kalam Allah Ta'ala itu, dia mula dengan takluk tanjizi qadim. Sebab Allah Ta'ala, kalam Allah Ta'ala ini dia tak ada mula, dan telah berlaku kalam Allah Ta'ala ini sebelum daripada ada makhluk sendiri. Itu sebab dia sebut sebagai tanjizi qadim. Dan apa-apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala sejak azali lagi, itu muafakat dengan Al-Quran. Muafakat dengan Al-Quran. Dengan sebab itulah kita sebut Al-Quran itu sebagai kalam Allah Ta'ala yang qadim. Itu dua sebab yang paling besar yang terdapat. Dengan sebab apa kita mesti sebut kalam Allah Ta'ala itu sebagai kalam yang qadim, bukan kalam yang baru. Tapi dari segi pengajian, boleh kita nisbahkan kalam Allah Ta'ala itu sebagai kalam yang baru, boleh. Dalam pengajian saja, bukan di luar, tidak. Bagi orang yang tahu membezakan yang mana had dia, harap boleh faham lah. Wa aiqanu, dan menyambung lagi, Imam At-Tahawi dia menyambung lagi, wa aiqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqati laisa bi makhluqin ka kalamil bariyati. Wa aiqanu, maksudnya dan mereka itu yakin bahawasanya ia, yakni Al-Quran itu merupakan kalam Allah Ta'ala secara hakiki. Bukan makhluk yang diciptakan seperti mana perkataan manusia. Wa aiqanu, dan yakin mereka itu ni kembali kepada mukminun, dan yakin segala orang mukminun annahu, bahwasanya Quran itu kalamullah Ta'ala, merupakan kataan firman Allah Ta'ala bil haqiqati, secara hakikatnya itu kataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita dah bincangkan tadi. Memang sebenarnya Al-Quran itu kalam Allah Ta'ala. Laisa bi makhluqin, dia bukannya jenis makhluk. Bi makhluqin maknanya bukan Al-Quran itu dinisbahkan sebagai makhluk, mempunyai sifat-sifat makhluk, tak ada. Ka kalamil bariyati, sebagaimana perkataan bagi makhluk-makhluk ini. Jadi perkataan makhluk ini, kalam bagi makhluk ini, ialah melalui alat. Kita bercakap dengan menggunakan alat, yang lidah, dan juga mulut, dan juga gigi, dan juga kalau kita belajar Al-Quran, dia ada makharijal huruf tu, tempat keluar bagi huruf, huruf dan juga suara tu. Dengan ada padanya dahulu dan juga kemudian, itu sifat bagi kalam makhluk. Tapi kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni kalam Allah Ta'ala yang hakiki, tak ada padanya
permulaan, tak ada padanya akhir, tak ada padanya huruf, tak ada padanya suara. Dan Allah Ta'ala tidak menggunakan alat sebagaimana alat yang kita guna, mulut dan juga lidahnya dan giginya, dan juga halqumnya, semua tak ada. Sebab itu adalah sifat bagi makhluk. Bila kita nisbahkan kalam Allah Ta'ala yang qadim, yang ni kalam Allah Ta'ala yang daripada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri, yang ni kalam yang jadi sifat bagi Allah Ta'ala, memanglah kita tak boleh nak nisbahkan kalam dia, kalam Allah sebagaimana kalam makhluk. Tak boleh. Tapi secara had, hudud di dalam pembelajaran, kita dah terangkan tadi. Bagaimana boleh, bagaimana tak boleh kita nak nisbahkan Quran ini qadim dan juga barunya. Faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashari faqad kafara. Waqad zammahu Allah Ta'ala wa'abahu wa aw'adahu bisaqar. Haitsu qala Ta'ala sa'uslihi saqar. Al-Muddathir. Falamma aw'ada Allahu bisaqar liman qala in hadza illa qaulul bashar. Surah Al-Muddathir ayat yang ke-25. Alimna wa aiqanna annahu qaulu khaliqil bashar wala yushbihu qaulal bashar. Maknanya siapa yang mendengar perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quran ini, lalu mengatakan ia adalah perkataan manusia, bukan perkataan Allah, bukan firman Allah, maka dia telah pun menjadi kafir, keluar daripada agama Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperingatkannya, membantahnya dan mengancam dengan neraka. Saqar itu nama bagi neraka, Saqar. Sebagaimana firman-Nya, dia akan membakarnya ke dalam neraka. Sa'uslihi saqar. Surah Al-Muddathir ayat yang ke-26. Ketika Allah mengancam neraka kepada yang mengatakan, ini firman Allah Ta'ala, in hadza illa qaulul bashar, ini hanyalah perkataan manusia. Surah Al-Muddathir ayat yang ke-25. Sebelum daripada Allah Ta'ala ancam tu, mengancam mereka yang mengatakan Quran ini sebagai qaulul bashar, kata manusia, Allah Ta'ala ancamkan dengan dimasukkan ke dalam neraka Saqar nanti. Alimna ni dia panggil natijah. Dengan demikian tahulah kami, wa aiqanna, dan yakin bahawasanya ia adalah kalam pencipta manusia dan tidak serupa dengan perkataan manusia sama sekali. Kita baca sekali lagi. Faman sami'ahu, siapa yang mendengar akan perkataan Al-Quran tadi, faza'ama annahu, maka menyangka mereka itu bahawasanya Quran itu kalamul bashar, adalah perkataan makhluk, perkataan manusia. Faqad kafara, maka ia akan dihukum jatuh ia ke dalam kufur. Waqad zammahu Allah Ta'ala, sungguhnya telah mengeji Allah Ta'ala, mencela Allah Ta'ala, wa'abahu, dan juga mengeji juga aib, mengeji Allah Ta'ala, wa au'adahu, dan menjanjikan dengan janji seksa, bisaqara, dengan neraka Saqar, orang yang kufur tadi. Haitsu qala Ta'ala sa'uslihi saqar, kira-kira firman Allah Ta'ala lagi akan dimasukkan ia ke dalam neraka Saqar. Falamma au'adallahu bisaqar, maka apabila Allah Ta'ala telah mengancam dengan neraka Saqar tadi, liman qala in hadza illa qaulul bashar, tiadalah ia melainkan perkataan semata-mata perkataan manusia. Alimna,
tahulah kami, wa aiqanna, dan yakinlah kami, annahu, bahawa sungguhnya Quran tadi, qaulu khaliqil bashar, iaitu firman ataupun perkataan pencipta bagi bashar ini, pencipta bagi manusia, pencipta bagi makhluk. Ini perkataan Allah. Khaliqil bashar tu mana Allah Subhanahu wa taala. Wala yushbihu, dan tidak sekali-kali sama perkataan Allah taala, sudah pasti, dengan qaulal bashari, dengan perkataan makhluk ini. Jadi antara ulama yang sangat terkena fitnah berkait dengan Quran itu sebagai makhluk ialah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal, hingga dia dipenjarakan oleh khalifah, pemerintah pada masa tersebut. Yang mana khalifah dan suku-sukunya, ulama-ulama dia, berpegang dengan fahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah, dia menisbahkan Al-Quran itu sebagai makhluk. Jadi raja memaksa semua orang pada masa tersebut dengan mengiktikadkan Quran itu sebagai qaul makhluk. Makhluk, bukan qaulul bashar, tetapi sebagai makhluk. Yakni Quran itu baru. Tapi apabila Imam Ahmad Ibn Hanbal enggan daripada menurut perkataan khalifah, maka dia telah dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara. Ini setengah daripada fitnah yang berlaku pada mereka yang mengatakan Al-Quran itu kalam Allah Ta'ala yang baru. Kisahnya ialah masyhur dan kita boleh dapati kisah itu secara langsung daripada kitab-kitab. Dan apa yang patut kita pegang berkait dengan Al-Quran ini adalah sebagaimana yang kita pegang mengikut bagian ulama-ulama dahulu. Dan muafakat ulama mengatakan haram sekiranya mengatakan Al-Quran itu baru. Walaupun dari segi pengajian kita telah terangkan dahulu bagaimana hak yang dibenarkan dan bagaimana hak yang tidak dibenarkan. Dan secara umum ulama tidak membenarkan kita katakan Al-Quran itu baru dengan sebab takut beberapa perkara, dan juga dengan sebab munasabah bagi nisbahkan Al-Quran itu sebagai kalam Allah Ta'ala yang qadim. Dengan sebab takut dan dengan sebab munasabah itu. Jadi nanti kita akan sambung lagi bab seterusnya pada muka surat 21, kecelaan fahaman tashbih. Kecelaan fahaman tashbih. Yang ini ada beberapa golongan daripada golongan orang Islam juga, yang mana mereka itu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk, menyamakan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat makhluk. Ini termasuk dalam kecelaan perkara yang dikeji oleh syarak. Yang nanti kita akan baca yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi secara ringkas di dalam akidahnya yang bernama Al-Aqidatu At-Tahawiyah. InsyaAllah sehingga kita berjumpa lagi. Ustaz, kenapa Mu'tazilah kata Quran itu makhluk? Kenapa Mu'tazilah kata Quran itu makhluk? Ini sebagaimana yang kita kata tadi, orang Mu'tazilah dia berpegang dengan, dia fahaman Mu'tazilah ini yang kita kena tahu ialah mereka itu berpegang dengan tahsinul aqli wa takbihuhu.
apa yang diterima, apa yang dikatakan molek pada akal, yang betul mereka ingat itu betul di dalam pahaman akal dia, dia kata itu betul. Apa yang tidak betul pada pandangan akal dia, dia akan kata tidak betul. Jadi mereka melihat Quran, ada pada Quran itu sifat-sifat makhluk. Misalnya apa? Huruf dan suaranya. Apabila kita baca ada suara, huruf tu dengan sebab kita boleh tengok alif bata tu. Itu mana huruf. Dan suaranya kita baca bunyi. Dan ada permulaan, kita baca bismillah tu mula. Sadaqallahul azim itu akhir, ada akhirnya. Jadi apabila mereka melihat begitu, mereka fikir dengan pandangan akal mereka itu tidak layak nak kata itu sebagai kalam Allah Ta'ala yang qadim. Seolah-olahnya itu sebab jadi Quran itu mereka katakan sebagai ciptaan Allah Ta'ala, jadi makhluk dia. Dengan sebab itu orang Mu'tazilah dia pegang Quran itu makhluk. Tapi kita dah kata dah dahulu, ada bahagian bagi ahli sunnah membenarkan, dan bahagian hak dia, hak membenarkan dan hak yang tidak membenarkan. Adapun hak yang membenarkan itu cuma untuk sebagai ilmu kita sahaja, ilmu di dalam pengajian. Hak dia setakat mana dari segi penurunan Quran itu. Dan hak umumnya, ini luar daripada pengajian, disuruh kita sebut bahawasanya Al-Quran itu sebagai kalam Allah Ta'ala yang qadim, yang azali. Dengan sebab tahzir bagi ghalabah, dibimbang bagi ghalabah tu, mengumumkan benda yang tidak patut. Dan juga munasabah bagi kedudukan kalam Allah Ta'ala itu sebagai kalam yang qadim. Ada sebab tahzir dan munasabah itu yang kita telah terangkan sebelum ini. Boleh nak kena review balik yang di depan-depan sana, insya-Allah. Harapnya boleh fahamlah sedikit sebanyak. Sebab kalau kita nak bicara panjang berkait dengan kalam Allah Ta'ala ni, ia sangat panjang perbicaraan dia. Dan 2 poin yang saya bawa datang tadi, sebab tahzir bagi ghalabah dan juga sebab munasabah itu boleh dapat pada kitab Aqidatun Najin. Dia diterangkan secara umum lagi. Sebab apa tak boleh dikatakan sebagai Quran itu makhluk. Tapi rasanya dalam kitab tu dia tidak terangkan boleh bagi kita nisbahkan Quran itu makhluk. Tapi saya dapat kataan itu daripada guru saya. Boleh kita nisbahkan, ni untuk masa belajar saja. Bukan secara umum. Kita nak nisbahkan Quran itu sebagai makhluk, tak boleh. Bukan makhluk maknanya baru. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dawamillahil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi fi kulli lamhatin. Allahumma ja'alna minal ulama'i syakirin was-salihin was-sabirin wal-muttaqin. Allahumma inna nas'aluka ta'jil afiyatika wa sabran ala baliyatika wa khurujan minad dunya ila akhir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li ahlina wa li ashabil huquq wa jini alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun. Hingga kita jumpa lagi insya-Allah pada hari Khamis nanti pada pukul 11 juga. Allah Subhanahu wa ta'ala alam.